Saya yang dicetak di Santai Ilmu Publication. Ini buku ni saya ada dua bahagian. Satu terjemahan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Dan satu lagi bahagian tambahan daripada saya beberapa perkara berkaitan dengan Al-Quran dan wasiat untuk hafaz Al-Quran. Alhamdulillah buku ni tujuan utama saya pasti untuk pelajar-pelajar saya sendiri. Saya mengajar Imam Tafiz, lepas semua hafaz Al-Quran supaya mereka tahu kenapa mereka menghafal Quran dan mereka tahu betapa mulianya jika mereka benar-benar menjadi hafiz yang amanah dengan Al-Quran. Jadi ada beberapa nasihat di sini yang saya kongsikan melihatkan kebanyakan daripada pelajar tahfiz ini mereka rasa rendah diri. Mereka tak nampak izzah mereka sebagai hufaz. Jarang kita dapat mencongkil rasa izzah ini supaya mereka istiqamah dengan Al-Quran. Bila kita tak ada rasa izzah dengan Al-Quran, hafiz Al-Quran tak ada rasa izzah, kita lihat ramai yang keluar dari Al-Quran selepas habis dengan Al-Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran. Ini buku pertama saya. Tujuan saya tulis menjadi wasiat kepada para penghafaz Al-Quran, khususnya anak-anak saya yang menghafal Al-Quran. Saya tulis untuk mereka. Buku kedua, kerana lidah tidak bertolak ke syurga atau ke neraka. Yang ini sebenarnya adalah rasa tak puas hati saya. Ramai yang menulis di media massa atau tanpa ada amanah kejujuran. Itu saya lihat satu perkara. Jadi saya kebetulan pula ada pihak yang minta saya buat kuliah asas khas untuk tajuk ini. Maka saya siapkan nota kuliah saya dan tujuh buku. Jadi inilah supaya perkara ini besar. Kita walaupun menulis dengan jari, tapi hukum kita sama seperti lidah. Sebab kita bercakap dengan pena. Kita kadang-kadang rasa kita saya tak nipu, saya menulis. Saya tak cakap. Sebenarnya bila sekarang ni walaupun pakai pena ke, pakai klik jari ke, kita ada berbagai WhatsApp dan sebagainya itu. Jadi saya minta nak tulis buku ni supaya kita tahu semuanya itu adalah penentu sama ada kita memilih jalan ke syurga atau ke neraka. Sebab agama Islam telah menetapkan peraturan begitu ketat tentang bab ini. Saya dalam buku ni ada beberapa tajuk. Saya kenakan pemasuk lisan, lidah dan Al-Quran. Itu biasalah saya akan bermakna kataan melalui mafhum Al-Quran atau mafhum bahasa Arab, dan beberapa contoh kata-kataan yang baik dan yang tak baik yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian saya sebut tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan lidah. Juga ada bab tentang kejahatan lidah, cara-cara untuk menjauhi kejahatan lidah, dan beberapa asar dari pesan-pesan soleh mengenai lidah. Kemudian alhamdulillah buku ini saya tutup sikit dengan peribahasa menggunakan perkataan lidah dan mulut. Ini buku kedua saya. Buku ketiga, buku terjemahan. Ini terjemahan sepenuhnya buku Al-Hikmah. Ini dia, buku Al-Hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Yang ini satu yang kita perlukan sebagai penulis kita sendiri. Sebagai orang beriman tentulah kita perlu ada hikmah. Cuma kita lihat bahawa ramai orang memahami hikmah ni dengan maksud yang sempit. Biasa atas istilah hikmah ni banyak perkara yang dalam syarat pun diharuskan. Di hikmah syarat ini menyebut wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Dengan hikmah ni dengan arti kata yang tak sewajarnya. Jadi bila saya baca buku tulisan Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar ni, saya lihat ada penjelasan yang adil. Dia tidak menulis berpihak pada siapa-siapa. Dia menjelaskan semua isu, termasuk isu berkaitan politik, harakah Islami. Disebut sini tentang salah faham makna hikmah. Jadi dijelaskan sini makna hikmahnya, kemudian beberapa contoh-contoh hikmah dan salah faham terhadap penghayatan hikmah. Jadi buku ini penting sebenarnya untuk para duat, juga para penulis, supaya mereka bertanggungjawab dan faham meletakkan kata hikmah itu dan pada tempatnya sepatutnya. Bukan digunakan untuk kepentingan masing-masing. Dan buku yang keempat, buku Ar-Rahmah. Buku ni masa saya tulis dengan tajuk Rahmah ni, kebetulan dengan apa yang sedang berwawar ketika itu tentang rahmatan lil alamin. Sebenarnya tak ada kaitan. Dengan saya tulis buku ni tentang menjejak sifat rahmat Allah SWT supaya kita faham pentingnya dalam hidup kita ni ialah untuk mendapat rahmat Allah Taala. Biasanya kita sebut rahmat ni bila dah mati. Rahmatullah, rahmatullah alaih. Sedangkan dalam hidup ni lah kita perlukan rahmat ni. Ketika hidup ni kita perlu rahmat Allah. Dan Allah tu memang mampu murah. Kita tahu dia mampu murah. Dia punya rahmah yang luas.
Kalau kita tak faham dan tak kenal rahmat ini, kita tak akan cari dan tak akan jumpa dia. Maka kita akan duduk dalam kerugian. Lepas saya tulis buku ni tentang nak tahu apa makna rahmat sebenarnya. Okay? Apa pengertian rahmat itu. Okay? Saya pernah kata sifat Allah Ta'ala ya, sifat rahmat sebut. Okay? Saya jelas tentang limpahan sifat rahmat Allah Ta'ala kepada manusia, jenis-jenis rahmat Allah Ta'ala kepada manusia dan bagaimana wasilah untuk memperoleh rahmat tersebut. Dan saya tutup buku ini dengan contoh sifat rahmat Rasulullah SAW. Okay? Pentingnya sebabnya hidup kita ni tanpa rahmat Allah tidak ada makna. Bukan kita hanya dah mati nanti baru rahimahullah. Ya, wallahualam bissawab. Okay? Itu tentang buku yang keempat. Sekarang buku yang kelima, ya inilah. Ini sebenarnya sebuah buku yang saya harap benar-benar dapat dibaca dan diambil manfaat oleh pembaca yang cintakan Al-Quran. Tadabbur Maizi. Dulu kerana saya punya kecenderungan menulis lebih kepada Al-Quran dan hadis. Maka setiap kali saya baca Al-Quran, setiap kali saya baca apa buku pun, saya akan lihat ayat-ayat Al-Quran. Dan saya lihat isu yang menjauhkan orang Islam daripada Al-Quran. Ada beberapa isu lah. Antaranya mereka kata saya tak pandai bahasa Arab. Pertama. Kedua, dia kata dah tak mampu dah Ustaz. Biasanya kami yang nak kembali berquran dah tua-tua dah. Okay, nak baca buku tafsir panjang lebar, kami tak faham. Okay? Ada macam-macam pandangan, ada macam-macam tu tafsir jenis macam-macam. Jadi saya lihat menyebabkan orang kita kurang cenderung kepada memahami Al-Quran. Mereka setakat berhenti belajar membaca Al-Quran. Ya, bila sedar walaupun di saat-saat akhir belajar baca Quran. Kemudian mereka upgrade sikit, mereka belajar tarannum atau qiraat. Tapi mereka masih lagi tahap tidak memahami apa yang mereka baca. Dan itu dia saya tulis buku Tadabbur ni supaya kita, siapa saja yang mahir bahasa Arab ke, yang dah tua ke, muda ke, mereka dapat memahami ayat-ayat Quran yang dibaca. Secara fokusnya tadabbur. Sebab tu ada satu bahagian khas saya akan buat tulis tadabbur surah begini. Ayat ni apa? Ayatnya apa dia? Maksud kita kena buat. Saya kena buat apa? Nah, bila saya kata ia akan nak perlu, ia akan nasta'in. Saya perlu buat apa? Saya hanya perlu beribadah kepada Allah. Dan saya tidak boleh memohon pertolongan kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya akan tambah dengan Al-Quran, ayat-ayat lain yang berkaitan. Saya akan tambah juga dengan hadis Quran, hadis-hadis yang berkaitan. Dan jika ada doa-doa yang berkaitan dengan ayat tersebut, saya akan terangkan. Okay? Itu antara kelainan buku Tadabbur Maizi. Okay? Alhamdulillah dengan sekarang pun era manusia semua sudah didedahkan, kita didedahkan dengan kepentingan tadabbur. Jadi saya harap buku ini membantu. Kan ramai yang buat kuliah tadabbur, buat program ni. Asal-asal saya lihat sejarah di Malaysia ni, kita dulu selalu ambil ibrah surah ini, ibrah surah gitu. Okay? Ada beberapa tokoh yang saya lihat mereka punya kemahiran untuk menukil pengajaran dalam bentuk tadabbur daripada ayat Quran. Jadi so saya berhasrat nak cetak buku ni sebenarnya 30 juzuk semua, 114 surah. Okay? Asal dalam pemikiran saya fikir saya boleh buat dalam 3 juzuk, 3 jilid. Yang mana 10 jilid pertama 1 jilid, 10 juzuk kedua 1 jilid, 10 juzuk terakhir 1 jilid. Saya cadang itu. Okay? Jilid yang pertama ni memang 10 juzuk pertama. Tapi jilid kedua bila saya dah siapkan daripada juzuk 11 hingga juzuk yang ke 20, dia jadi terlalu tebal. Okey. Jadi saya buat 5 juzuk. Okey, daripada juzuk yang kedua tu, 10 juzuk kedua sebagai jilid kedua dan 5 juzuk lagi, dan mungkin yang juzuk 30 pun kena bagi 2 jilid. Kemungkinan. Ya. So jadi mungkin ada 5 jilid buku ni. Buku yang kedua dah saya serahkan kepada pihak penerbit untuk disediakan untuk cetakan lah. Mungkin boleh sedikit lagi, insyaAllah dalam masa terdekat ni Tadabbur jilid kedua ni sampai surah Al-Kahfi akan insyaAllah akan dicetak. Ini buku ni, buku yang ni insyaAllah. Yang ini adalah buku yang terbaru, masih panah lagi. Alhamdulillah, yang saya beli beberapa itu dah habis lah. Okay. Ada 2 buku. Yang ini 5 tahap hubungan Al-Quran. Okay, sebenarnya dia mungkin sebagai kecil daripada apa yang ada Tadabbur. Kecil ya. Saya nak mengajak kepada para penulis supaya mereka faham, mereka ada hubungan yang patut mereka perhatikan dengan Al-Quran. Ya, kita punya hubungan kita, alaqah kita. Ya. Jadi ada 5 tahap yang saya letak di sini. Mungkin ada lebih lagi, tapi saya kongsi dalam 5 tahap. Di belakang tulis ada istimak. Sekurang-kurangnya kita kena sentiasa mendengar Al-Quran untuk menjaga hubungan dia. Ya. Dan kita juga kena tilawah. Apa maksud tilawah?
Okay, saya terangkan. Kemudian ada hifz. Dan hifz ini jangan takut. Biasa orang takut dengan hifz, katanya kena hafal 3 juzuk. Saya tak sebut maksud al-hifz itu. Saya bermaksud cuba memahami mana hifz sebagai memelihara Al-Quran dalam diri kita. Okay? Walaupun tak hafal 3 juzuk, tapi kita memahami Al-Quran dan cuba mengamalkannya. Kita akan sampai ke peringkat yang keempat, itu tadabbur. Okay? Jadi bila orang tanya nak tadabbur macam mana, kita dah ada tadabbur. Okay? InsyaAllah. Dan yang terakhir, inilah yang Allah akan tanya besok di akhirat, bagaimana kita beramal dengan Al-Quran yang merupakan manual kehidupan kita. Hudan lil muttaqin. Manual adalah panduan manual dalam kehidupan kita. Ini 5. Buku ni ringkas, saya buat ringkas sebab ramai yang kadang kata ustaz buku tadabbur ni tebal sangat. Tengok tebal, lepas tu kata ada jilid 2, jilid 3 kan. Nah, ustaz tak habis lagi jilid 1 dah kita nak masuk jilid 2 lagi. Ya, jadi saya buat secara mudah. Moga dia menjadi macam pendahuluan untuk kita terbuka bahawa kita boleh menjalin hubungan dengan Al-Quran. Nah, yang ini kesatuan akidah. Buku ni sebenarnya saya tulis ketika saya masih di Kelantan. Lama saya tulis. Dia agak mungkin sensitif sikit lah tujuannya. Sebab saya lihat ramai di kalangan manusia ni yang bernama Muslimin yang cuba berusaha untuk menyatu padukan umat Islam yang sekarang ni berada dalam fitan ujian. Kita ni sedang berada dalam perpecahan, dalam pertelingkahan sesama kita. Jadi macam-macam kaedah, macam-macam cara mereka cuba untuk menyatu padukan. Ada yang mengatakan ekonomi lah yang akan menyatu padukan umat. Ada yang kata sukan, bahkan sukan kata boleh menyatu padukan umat Islam. Bahkan ada yang kata hiburan yang menyatu padukan Islam. Ya? Jadi saya memang tak setuju. Saya tak setuju. Saya melihat satu saja menyatu kita, iaitu akidah kita. Sebab akidah kita ni ada kesatuan. Sejak mula Nabi Adam sampai kita hari ini, kita ni satu akidah saja. Dan itulah formula yang Allah bagi untuk menyatukan umat Islam, umat manusia sebenarnya. Jadi dalam buku yang ringkas ni, saya cuba kongsikan bahawa tidak ada jalan lain untuk kita mengasaskan perpaduan. Okay? Kecuali dengan kita mempunyai penjelasan atau kita berada dalam keadaan yang jelas tentang akidah kita. Memahami akidah yang sahih, daripada akidah sahih itu insya-Allah akan lahir ibadah yang salihah. Akidah sahihah akan melahirkan ibadah salihah. Ibadah yang salihah akan melahirkan akhlak al-karimah. Ya? 3 faktor inilah yang akan menyatu padukan kita. Apabila kita gagal membina akidah yang benar, yang sahih, akidah bahawa Nabi para Rasul, kita tak mungkin dapat mengabdikan diri kepada Allah dengan ibadah yang solehah. Hasilnya kita akan jadi manusia yang tidak punya akhlak yang mulia. Kita saling dengki, mendengki, saling sombong, zalim dan sebagainya. Ini bukunya. Jadi itu tujuan saya. Tapi ringkas, mudah insya-Allah. Jadi semua orang boleh baca. Jadi inilah kesemua buku yang telah dicetak dan diterbitkan di Santai Ilmu. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada pihak Santai Ilmu semua yang bertugas mencetak dan membantu saya merealisasikan tulisan-tulisan. Mohon maaf bisa. Sekali saja. Assalamualaikum.